Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim mahabbah rasul jadi perlombaan bagi sekalian makhluk Tuhan, tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Sayyidina Thauban, kekuningan badan sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga Rasul junjungan. Kena baginya jika berasingan tiada nikmatnya syurga pilihan. Kena baginya jika berasingan tiada nikmatnya syurga pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa khabar semua sidang penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian? Semoga semua sihat sejahtera. Semoga semua sentiasa di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada minggu ni kita dapat kembali bersiaran dalam diskusi kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Awan. Minggu lepas kita skip minggu lepas ada program Maulid Rasul kan, sempena bulan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi minggu ni kita sambung balik. Hari ini pun 18 Rabiul Awal, masih lagi dalam bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat minggu kita berkongsi tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan kekeluargaan. Insan yang sangat banyak jasanya kepada kita, kepada manusia, kepada orang Islam khususnya, yang kita ini didedahkan dengan ilmu tentang kekeluargaan,
kemudian kita amalkannya, dan kita mendapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan insan yang sangat berjasa kepada kita, kepada kehidupan kita, kepada kehidupan keluarga kita. Maka kita selalu banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan sekarang ni alat-alat untuk mendekatkan diri kita dengan Allah SWT, nak sentiasa memperingat kita kena zikir ni banyak kan. Antara contoh saya bawa kan, tasbih digital lah, contoh tasbih digital. Jadi tasbih digital ni kadang-kadang bila kita dah pakai, dia jadi automatik kita peringat, peringat nak selawat ke, peringat nak zikir ke. Jadi kita antara cara lah, metod untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, kita ada tasbih dengan kita, kita serta berzikir mengucap Allah Ta'ala. Dan bulan ni kita banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Lepas tu selawat tu berterusan lah, bukan sebulan je kan. Banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan perbicaraan kita sedikit daripada kitab Tarbiyatul Aulad ini. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, 2 kali pertemuan sebelum ni saya telah berkongsi penulisan daripada kitab ni tentang sifat-sifat utama seorang pendidik. 5 sifat utama seorang pendidik. 5 sifat utama seorang pendidik ni kita ulang balik, refresh balik. Kalau ada siapa yang lupa atau tak ingat kan, kita refresh balik 5 sifat utama seorang pendidik. Yang pertama ikhlas, yang kedua takwa, yang ketiga ilmu, yang keempat toleransi, dan yang kelima menghayati dan menyedari tanggungjawab. Kita dah cover 2, dan 2 pertemuan yang lepas. Yang pertama kita dah sentuh tentang sifat ikhlas. Sebagai seorang pemimpin dia kena ada ikhlas. Kemudian yang kedua, dia kena ada takwa. Itu kita dah kongsikan sedikit, tak banyak lah, sikit kan. Tapi mudah-mudahan ianya bermanfaat lah kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 2 kita dah cover. Jadi yang insyaAllah dalam pertemuan kali ini saya akan kongsikan yang ketiga, iaitu ilmu. Ilmu. Okey. Kita baca sikit teks yang dikarang oleh tuan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pendidik adalah mempunyai ilmu berkenaan prinsip-prinsip pendidikan Islam, mengenai halal dan haram, memahami asas-asas akhlak dengan baik, dan mempunyai keinginan yang mendalam bagi memahami sistem dan asas Islam secara umum. Mengapa semua ini diperlukan? Dengan mengetahui semua ini, pendidik tahu dan pandai meletakkan setiap perkara dan permasalahan pada tempat yang sesuai, serta tahu mendidik anak berdasarkan hukum hakam dan tuntutan Islam. Selain itu, dengan adanya pengetahuan ini, pendidik dapat menjadikan ajaran Al-Quran, petunjuk Nabi SAW dan teladan para sahabat sebagai panduan dalam mendidik dan memperbaiki akhlak anak-anak. Hari ini kita bincang tajuk tentang ilmu. Penulis kitab ni menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin, khususnya dalam bab kita ni, pemimpin keluarga, ayah, ibu merupakan pemimpin kepada keluarga. Dan keberkatan kita dalam keluarga kita adalah sejauh mana kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga, sejauh mana kita menunaikan hak-hak di bawah tanggungan kita.
sebagai suami, ada isteri. Ada tanggungjawab kita kepada isteri kita. Nafkah, zahir batin, akhlak kita, pergaulan kita. Sebagai seorang isteri, kita ada tanggungjawab kita untuk kita laksanakan dalam keluarga kita, menjaga maruah keluarga sebagai isteri, membantu suami dalam melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang suami, membantu suami yang ada tugasan-tugasan dakwah di luar, kerja di luar. Anak ada tanggungjawabnya yang perlu dilaksanakan, hormat kepada ibu bapa, taat kepada ibu bapa, kan? Tidak derhaka kepada ibu bapa. Jadi mana nak perkara itu, mana mungkin akan terlaksana tanpa ada ilmu. Ini menunjukkan bahawa ilmu tu kena ada. Jadi kena tahu lah apa tanggungjawab dia, ke mana dia nak bawa keluarga dia ni, kan? Mana nak tahu jalan nak menuju ke mana kalau kita tidak ada ilmu berkaitan dengan perkara tersebut. Kita nak bawa ahli keluarga kita masuk syurga, kan? Nak bersama dengan Rasulullah SAW, kan? So tentulah di sana ada unsur-unsur ilmu supaya kita jelas mana anak cucu kita. Saya yakin semua para waris sekolah nak Islam Ulum ada kesedaran ini. Kalau tak, masakan hantar anak main sekolah agama, kan? Sedangkan banyak lagi sekolah-sekolah lain yang yalah, banyak pilihan-pilihan lain, tapi memilih 1000 sebagai tempat mendidik anak-anak. Maknanya ada di sana, ada roh agama di situ, ada kesedaran di situ. Tapi kita kena ingat bahawa tanggungjawab itu tidak terlepas dengan kita menghantar anak kita pergi sekolah. Ingat lepas lah, tak tanggungjawab dah bagi ke cikgu semua, bagi kat mudir, yang mudir semua tanggungjawab. 460 orang semua mudir tanggungjawab. Dah, tanggungjawab masih lagi terletak di bahu ibu bapa. Sekolah ni hanya sekadar facilitate, untuk membantu. Kerana kita ada sistem, kita ada syllabus, kita ada guru yang kita latih dan sebagainya, kan? Itu dari sudut membantu. Tapi dari sudut memastikan anak-anak tu belajar, anak tu hafal ilmu, anak tu pandai sembahyang, anak tu pandai baca Quran, tanggungjawab ibu bapa. Maka di sana perlunya ada bagi pihak ibu dan ayah ada ilmu, untuk mengetahui hak-hak dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh seorang ayah dan seorang ibu dalam melaksanakan tugas penting dia dalam sesebuah keluarga. Apa yang disebutkan dalam ni tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam, kita tahu ilmu tentang prinsip pendidikan Islam, hanya kita tengah belajar lah, kan? Saya ni bukan yang pandai sangat, cuba kongsi je apa yang dalam buku ni, kan? Blend sikit, campur sikit dengan pengalaman sikit-sikit sebanyak ni. Adalah sikit-sikit pengalaman, kan? Yang mengetahui halal dan haram, kena tahu lah yang mana halal, mana haram, kan? Jangan main bedah je semua, kan? Makanan-makanan sumber daripada mana, nak bawa balik masuk rumah, nak suap kat mulut isteri, mulut anak kita, tanggungjawab apa kena tahu, kan? Sumber daripada mana. Ada dalam pekerjaan kita ada unsur-unsur syubhah ke, ada unsur-unsur haram ke, kita kena tahu yang mana halal, yang mana haram. Bila nak tahu tu kena belajar, kan? Terdedah dengan rasuah ke, apa ke, yang unsur-unsur yang akan merosakkan institusi kekeluargaan. Jadi perkara tersebut kita kena jauhi, dan cara kita nak tahu benda tu, kita kena belajar, mempelajari tentang perkara tersebut, memahami asas-asas akhlak. Asas-asas akhlak kita belajar, tasawuf, ilmu tasawuf, bagaimana pergaulan kita, sifat-sifat mahmudah yang perlu ada pada kita sebagai ayah, sebagai ibu. Anak-anak belajar daripada kita. Dia tengok apa yang kita buat, dia memerhatikan apa yang kita, tindakan-tindakan kita, cara kita bercakap, akhlak kita,
bagaimana kita seorang ayah, kita melayan ibu kita, isteri kita, yang ini ibu kepada dia. Dia melihat kita tengking ke, kita tinggikan suara ke, kita marah ke, mereka akan fotostack kita. Kalau kita melayani dengan baik, berakhlak mulia, kan, sebagaimana ditunjukkan Rasulullah SAW. Jadi sana penting untuk kita belajar tentang akhlak Rasulullah SAW, sirah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW sendiri menjadi seorang ketua keluarga, melayani isteri-isterinya, melayani anak-anaknya, melayani cucu baginda dengan akhlak yang sangat mulia, Masya Allah, kan. Ada kan kisah kita dengar bagaimana Rasulullah SAW semayang, solat, lepas tu sahabat-sahabat di belakang, Rasulullah SAW solat kat depan jadi imam, dan dalam satu sujud tu lama sangat sujud. Sahabat-sahabat pun bimbang, Rasulullah ni, awak ni lama sangat sujud ni. Rupanya selesai solat, Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah SAW kata, tadi cucu aku duduk main atas belakang ni, Hasan Husin duduk main atas belakang. Dia duduk buat apa, dia buat main kuda-kuda ke, main longsok ke apa, tak tahu lah. Aku biarkan mereka ni puas dulu, main sampai puas duduk atas bahu belakang baginda Rasulullah SAW. Barulah Rasulullah SAW bangkit, kan. Bagaimana Rasulullah SAW melayan anak-anak kecil, kan. Melihat anak-anak yang sedih, Rasulullah SAW gembirakan mereka. Inilah akhlak yang kita Rasulullah SAW. Maka kita sebagai ibu apa, sebagai pemimpin, kita kena belajar. Kerana di sana ada ilmu yang kita perlu pelajari dari masa ke masa. Pada bahasa Inggeris dipanggil continuous learning. Terus belajar, belajar. Jangan rasa cukup dengan ilmu yang ada, tapi kita sentiasa menghadiri majlis ilmu dan belajar. Dengan mengetahui semua ini, pendidik tahu dan pandai meletakkan setiap perkara masalah pada tempat yang sesuai. Mendidik mendidik anak berdasarkan hukum hakam, itu yang penting. Dia tahu. Macam sebelum-sebelum kan kita sebut, anak yang umur 7 tahun kena suruh semayang, 10 tahun kau tak semayang, pukul je, rotan je. Jadi kita kena tahu kaedah tu. Mungkin ada hikmah yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui kaedah pentadbiran sedemikian rupa. Solat ditekankan. Kita ni tak waktu puasa, suruh anak puasa, kan. Ustaz-ustaz kita pun ramai yang tegur perkara ni, kan. 7 tahun dah puasa lah. Bangga anak umur 7 tahun dah jadi 1 dah puasa 30 hari. Semayang macam mana semayang? Semayang suruh tak lagi. Jangan kita salah meletakkan perkara. 7 tahun ni tak apalah, bagi dia berjinak-jinak tu. Nak puasa, puasa. Tak nak puasa pun puasa sekali, bagi biasa. Jangan paksa-paksa dia, kan. Kesian dia, budak kecil lagi. Kalau dia nak puasa lah, puasa. Kalau tahan, kalau tak tahan, abang minum air. Tak tahan, kakak makanlah, makan. Kan? Jangan berkeras, tak kena tempat, kan. Tak kena tempat, tak kena cara. Semayang tak suruh, tapi suruh puasa. Sedangkan Rasulullah SAW suruh umur 7 tahun tu suruh semayang. Suruh semayang tu maksudnya 7 tahun tu dah reti semayang. Umur 5, 4, 5, 6 tu dah ajar dah, dedahkan mereka tentang solat, bacaan-bacaan dalam solat. Dia bukan budak tu tiba-tiba je 7 tahun tu pandai semayang. Jadi insyaAllah kita sama-sama menunaikan tanggungjawab kita tu berdasarkan ilmu. Sekiranya pendidik jahil, terutamanya berkenaan asas-asas penting pendidikan Islam, psikologi anak pasti terganggu, rosak akhlak dan lemah ikatan sosial. Jadi di sini penting kita mencari ilmu berasaskan kepada pendidikan Islam. Semua ilmu, Masya Allah, terlalu banyak, kan. Yang terbaik untuk kita
bertemu dengan guru lah, mengambil ilmu secara talaqi dengan guru. Guru banyak kita di kawasan kita ni kan, di Pulau Pinang ni, Rumah Tampau ni, masjid-masjid Masya Allah subuh, majlis ilmu. Masjid tempat saya duduk tu pun masjid batu, majlis ilmu tiap malam, kuliah tiap malam, sampai tak larang mengaji. Tu pun tak ramai mengaji kan. Jadi tiap-tiap malam ada Ustaz Sidik Nur ada, Ustaz Halim Nasir ada, Ustaz Syahril Long ada, macam Ustaz tiap malam mengaji tajuk yang berlainan-berlainan, dan dari masa ke masa kita menambah ilmu kita. Dan lagi satu, dalam majlis ilmu ini mengalirnya keberkatan dan doa para malaikat. Paling tidak pun kalau kita pergi menghadiri majlis ilmu, kalau kita tak dengar pun, ataupun kalau kita tak fokus pun kepada pengajian yang diajar oleh ustaz atau ustazah tersebut, paling tidak pun kita duduk dalam ilmu, kita akan memperolehi doa para malaikat. Wali rumah dengan membawa keberkatan daripada masjid dan majlis ilmu mengalir ke dalam rumah kita, mengalirnya keberkatan dalam rumah kita. Jadi kita kena lazimi majlis ilmu, masjid-masjid, pengajian-pengajian, kuliah-kuliah. Pondok-pondok pun banyak di tempat kita kan. Pondok Ustaz Mutali ada, pondok juga almarhum Ustaz Abu Bakar kan, di kawasan kita lah. Kemudian ada pusat-pusat pengajian yang banyak mengaturkan majlis ilmu. Jadi kita kena lazimi majlis ilmu. Anak menjadi orang yang terpunya hayang dan tidak mempunyai nilai dalam bidang hidup kalau tidak diterapkan ilmu pendidikan Islam dalam kehidupan keluarga. Bak kata pepatah Arab, faqada syai'u la yu'tihi. Orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak boleh menyumbang. Kalau dia tak ada apa-apa, macam mana dia nak memberi? Kalau kita tidak ada ilmu, macam mana kita nak ajar anak-anak kita? Kita tak reti baca Quran, takkan selamanya kita tak mau belajar baca Quran. Takkan kita nak serahkan anak kita ni bulat-bulat kepada cikgu untuk mempelajari Al-Quran tanpa kita sendiri mempelajari Al-Quran tersebut. Kita tak kenal huruf Al-Quran contohnya lah, tapi saya yakin insyaAllah semua yang mendengar ni semua alhamdulillah aku baca Quran, rajin baca Quran dan sebagainya lah kan. Ini ambil contoh lah kan. Mana orang yang tidak ada apa-apa, macam mana dia nak memberi? Sedangkan kita di sekolah, kita tekankan kepada para waris, anak-anak balik rumah, pastikan anak-anak baca Quran kat rumah. Jadi dia tengok mak dia, tengok ayah dia, mak aku, ayah aku tak pernah nampak aku baca Quran kan, aku dia baca Quran, malu lah kita kan. Jadi kita kena sentiasa dari masa ke masa kita mengkoreksi diri kita, kita tampal mana-mana yang lompong, supaya kehidupan kita ni, pendidikan kita ni, tarbiyah kita ni seiring dengan kita nak tarbiyah anak, seiring dengan tarbiyah diri kita kan, seiring insyaAllah. Telaga yang kosong tidak mungkin dapat melimpahkan air kepada orang. Tengok dia punya peribahasa, dia punya perumpamaan yang diberikan oleh penulis. Telaga yang kosong tidak mungkin dapat melimpahkan air kepada orang lain. Sebuah ayat ni telaga yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Pelita yang kehabisan minyak tanah tidak mungkin dapat menerangi orang lain. Lihatlah betapa besarnya jenayah seorang bapa kepada anaknya jikalau dia jahil. Jadi kita mungkin tak sampai peringkat jahil lah, tapi di sana ramai sebenarnya, di luar sana ramai masyarakat yang masih jahil lagi kan. Ibu bapa yang masih lagi jahil, yang tidak berakhlak. Jadi mana mungkin nak melahirkan
anak-anak yang berilmu, anak-anak yang baik akhlaknya. Kalau ibu bapa sendiri mempunyai masalah yang sedemikian, kan, lihatlah betapa besar jenazah pula. Lihatlah betapa besarnya jenayah seorang bapa kepada anak-anaknya jikalau dia jahil. Bayangkan kesengsaraan seorang anak jikalau pendidiknya tidak mahu menjadikan syariat Islam sebagai panduan hidup. Kesianlah tengok kadang-kadang keluarga, kan, dalam media sosial pun kadang-kadang ada ibu-ibu, bapa-bapa yang bangga dengan maksiat. Tergodik-godik depan, tergedik-gedik dalam media sosial, bangga dengan anak berpakaian seksi. Allahu Akbar. Kan, ke mana nak bawa anak-anak tu? Ke mana nak bawa keluarga? Bangga dengan maksiat, bangga dengan anak pakai seksi-seksi, bangga dengan perkara-perkara yang lara dan melalaikan. Mana? Ke mana nak pergi? Hidup ni nak pergi mana? Nak pergi mana hidup ni? Semestinya tanggungjawab yang dipikul oleh para pendidik di hadapan Allah SWT kelak begitu penting. Ini yang kita kena be aware, sentiasa berwaspada dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan kita ni tidak terhenti setakat ini sahaja. Macam nampak line belakang ni, line kehidupan ni dia tak sampai line ni saja. Kerana di sebalik garisan sebelah sana ada kehidupan lain yang menanti. Umpama garisan ini adalah garisan kematian. Ini kita di sini hidup, yang biru ni hidup. Sampai garisan ini kita akan dicabut nyawa oleh Allah SWT. Dan bermula di situlah kehidupan di sana yang lebih panjang lagi, kan, alam barzakh. Kemudian ditiup sangkakala yang pertama hancur habis semuanya, naik ke dikumpulkan di padang mahsyar apabila berlaku tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian seterusnya titian sirat yang tak tahu berapa lama, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun mungkin yang bakal kita lalui. Tetapi apa yang bakal menentukan apa yang bakal berlaku adalah bagaimana kita membuat keputusan di dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Apabila kita membuat keputusan untuk mengikut syariat Allah SWT, insya-Allah kita akan menghadapi kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Kalau salah membuat keputusan, maka manusia itu akan sengsara selama-lamanya. Selama-lamanya, ever after, kan? Tidak ada masa penghabisan waktu itu. Dia adalah akhirat, perkara yang paling akhir sekali. Tidak ada penghujung, kan? Dalam bahasa matematiknya infinity, kan? Infinity, tak ada penghujungnya. Jadi sayanglah kalau kita salah membuat percaturan dalam kehidupan ini, salah memilih jalan, manusia itu akan membawa dirinya, membawa isterinya, membawa anak-anaknya dihumbankan dalam neraka Allah Taala. Walauzubillah min zalik. Kita pun tak mahu benda ni berlaku pada diri kita, tak mahu berlaku pada ahli keluarga kita, tak mahu berlaku kepada isteri kita, anak-anak kita, isteri kita, kan, suami-suami kita. Kita semua nak masuk syurga Allah Taala. Tunggulah pada hari berdirinya mereka, pada hari tuntunan terbesar, iaitu segala amalan akan dipertontonkan kepada umum. Allah SWT menjelaskan dalam surah As-Saffat ayat ke-24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqifuhum innahum mas'ulun. Dan hentikanlah mereka, kerana sesungguhnya mereka akan disoal. Jadi soal jawab ni bermula di alam barzakh lagi. Takkanlah kita, jasad kita ini dipisahkan roh daripada jasad kita, itulah bermulanya
hari kiamat bagi semua orang. Hari kiamat bagi kita, hari kiamat untuk diri saya, hari kiamat untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan waktu itu innahum mas'ul, soalan-soalan akan ditanya. Mula sekali tanya dalam alam barzakh. Malaikat bukan akan datang. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa agama kamu, ikutan kamu, cita kamu apa. Soalan dah bocor dah, tetapi kita tidak akan mampu menjawabnya tanpa bekalan takwa, tanpa bekalan amal soleh. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bekalan ilmu, bekalan takwa, bekalan iman, bekalan akidah tauhid kita, bekalan akhlak kita, bekalan ibadah kita. Ibadah kita penting kena jaga. Ini semualah yang nak kita bawa persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum innahum mas'ulun, dan hentikanlah mereka kerana sesungguhnya mereka akan disoal, iaitu pada hari harta dan anak tidak lagi bermanfaat. Harta dan anak tidak lagi bermanfaat. Semoga Allah SWT merahmati penyair ini. Beliau berkata, janganlah mengambil ilmu melainkan daripada orang yang terkenal keilmuan. Dengan ilmu lah kita hidup, dengan ilmu juga kita menembus nyawa ini. Jauhilah daripada duduk bersama orang-orang jahil. Mereka itu sesat walaupun ditunjukkan jalan oleh orang yang buta. Oleh itu syariat Islam menitik beratkan ilmu. Banyak ayat dan hadis yang menggalakkan umat Islam menuntut ilmu. Di sini penulis nyatakan beberapa ayat. Semoga ayat-ayat ini menjadi peringatan dan pengajaran kepada mereka yang mahu mendapat pengajaran. Jadi ilmu Allah SWT sangat luas, dan manusia itu sudah tentu tidak akan habis mempelajarinya. Walau panjang mana umur dia sekalipun, ilmu Allah Ta'ala ni tak akan habis dipelajari. Maka kita tuntutlah ilmu, sentiasa menambah ilmu kita. Kita di sekolah ni pun, dengan guru-guru pun, kita selalu menekankan tentang peningkatan diri di sudut ilmu. Dan minggu ni pun kita ada bawa mai cikgu-cikgu senior datang nak membimbing guru-guru kita, duduk dalam kelas. Cikgu senior ni duduk dalam kelas, panggil cikgu-cikgu pencen mana yang banyak pengalaman, dulu pernah berkhidmat dengan JPN, PPD kan, khidmat sebagai guru besar, khidmat sebagai guru-guru pakar. Panggil mereka duduk dalam kelas, tengok cikgu seribu mengajar. Lepas tu ajak perbetulkan mana yang silap, dan berkongsi ilmu dengan guru-guru lah. Berkongsi pengalaman, perbetulkan mana yang silap dan yang salah, supaya guru-guru kita ni sentiasa dipertingkatkan dia punya kompetensi, kompetisi mengajar dari masa ke semasa. Jadi di sana kata apa, continuous learning, pembelajaran berterusan itu terus berjalan. Ibu bapa lagi penting. Kan ibu bapa inilah sebagai pendidik utama dalam keluarga. Takkan nak ilmu kita setakat tu saja, nak mendidik, nak mendidik anak-anak. Lebih lagi ilmu tentang agama yang ditekankan dalam kitab ni. Jadi beberapa ayat-ayat Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu tak sama kan. Soalan yang dah tahu dah jawapannya, Allah Ta'ala mendatangkan kaedah bentuk soalan tapi tak bagi jawapan. Tapi dalam soalan tu dah tahu dah jawapannya.
Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan akan beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Tadi surah Az-Zumar ayat 9. Banyak ada ilmu ini, sudah tentulah dia akan dinaikkan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sentiasa kita tambah ilmu kita. Contoh kan? Pengetahuan ataupun ilmu tentang scammer. Scammer kan sekarang scammer kan, ramai scammer kan, banyak scammer. Telefon, cik ni cik ada hutang macam ni, cik ni ada tawaran ni. Orang yang tak ada ilmu, tak ada pengalaman, tak didedahkan tentang perkara itu, sebenarnya tidak akan mudah terpengaruh. Scammer ni pun kalau telefon pun pandai kan, dia ada ilmu, dia taktik dia macam mana nak tarik orang jangan letak telefon. Kan, nak jual barang-barang ni pun daripada belajar tentang perkara ini kan. Kita nak letak telefon ni rasa macam ada benda yang menyangkut ni, pandai sangkut. Cik dia sangkut lah kan. Jadi mana kita orang yang didedahkan dengan perkara tu, kita tengok di dalam media sosial ada orang share kan, dia borak-borak dengan scammer. Jadi kita tahu benda tu, maka apabila kita berhadapan dengan situasi macam tu, kita berhati-hati kan. Kita download Truecaller contohnya kan. Truecaller ni dia keluar tu siapa call scammer, maknanya kita tahu ilmu tu ada. Jadi dengan ilmu tu kita protect diri kita memelihara diri kita daripada scammer. Jadi dalam dunia kita ni, scammer yang paling besar apa? Syaitan. Syaitan pun scammer juga, dia tipu kita. Menghasut kita, bagi idea macam-macam supaya manusia itu lalai dan lari daripada jalan kebenaran. Kita kena tahulah ilmu scammer besar ni, ilmu syaitan ni kan, tentang bagaimana approach dia, pendekatan yang dia buat, apa perkara-perkara yang menjadi taktik-taktik syaitan untuk melalaikan manusia. Maka di sana membenarkan ayat ini, di mana Allah Ta'ala kata ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman antara kamu dan juga orang yang Allah beri ilmu pengetahuan akan beberapa darjat. Mana dia telah letakkan diri di level yang lebih tinggi untuk selamat. Itu ilmu dunia, apatah lagi ilmu akhirat kan, ilmu tentang pada mahsyar, ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tentang perkara-perkara baik. Yang itu lagi akan lebih menyelamatkan kita, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat nanti kan. Wa qur rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu. Ini doa para nabi untuk menambahkan ilmu. Jadi kita pun kena selalu berdoa kepada Allah Taala supaya sentiasa menambah ilmu kita dari masa ke semasa. Antara hadis yang menyatakan perihal kelebihan ilmu adalah direkodkan oleh Imam Muslim, sesiapa melalui satu jalan bagi mencari ilmu, Allah SWT akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Saya nak masuk syurga, tuan-tuan dan puan-puan pun sudah tentu dah nak masuk syurga juga kan. Jadi antara jalan untuk kita mudah masuk syurga Allah SWT adalah dengan menuntut ilmu, melazimi majlis ilmu kan. Rajin-rajinlah, jangan orang kata apa, berhenti belajar, jangan berhenti menghadiri majlis ilmu. Peluang yang ada di hadapan mata kita ni sangat banyak. Mungkin ilmu kita boleh tambah melalui pembacaan kan, baca buku, kitab, ulama tulis kitab kan, ustaz-ustaz tulis kitab kaitan dengan perkara-perkara ini kan. Ilmu tentang pendidikan anak-anak ni pun banyak kan. Yang kitab yang kita diskusikan ni pun baru separuh ni kan. Ini dah ke hari minggu yang ke berapa, atau 21 kan, 1 ke 41 tak ingat lah. Maknanya ilmu Allah SWT itu sangat luas
direkodkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, dunia ini dilaknat. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah SWT dan taat kepadanya, sama ada sebagai pengajar ataupun pelajar. Hadis direkodkan oleh Imam Tirmizi, sesiapa keluar menuntut ilmu maka dia berada pada jalan Allah SWT sehingga pulang. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Dia direkodkan oleh Imam Ibnu Majah. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis ini, para pendidik sewajarnya melengkapkan diri mereka dengan ilmu yang bermanfaat dan kaedah pendidikan yang baik bagi mendidik generasi Islam. Dengan usaha dan keazaman para pendidik, kemuliaan Islam dapat dicapai. Negara Islam dapat ditegakkan di bumi ini. Sesungguhnya ini tidak susah bagi Allah SWT yang Maha Perkasa. Jadi inilah antara dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang dibawakan oleh penulis kitab ini bagi menekankan kepada kita, memberi penekanan kepada kita beri pentingnya ilmu ini untuk kita selalu melaziminya dan selalu kita tambah dari masa ke semasa. Kan? Tools ataupun alat-alat untuk kita belajar ni, Masya Allah, terlalu banyak. Kan, lebih-lebih lagi zaman moden ni, kan, semua ilmu di hujung jari sahaja. Kita boleh cari ikut selera kita, dengan siapa kita nak memperolehi ilmu tersebut. Belajar, teruskan belajar. Ceramah pun berlambak-lambak, macam-macam tajuk dah ada available dalam media sosial ni, kan. Tak cukup Facebook, YouTube, TikTok lagi, Instagram, WhatsApp, Telegram, semua ada, kan. Tinggal lagi kita sahaja nak bagi masa, nak bagi komitmen untuk kita mempelajari perkara-perkara baru dari masa ke semasa. Dan dalam bab kita yang kita bincangkan ni, bagaimana kita nak mengetuai, mengepalai keluarga kita ni berasaskan kepada ilmu agama Allah SWT, berdasarkan ilmu Islam. Jadi insyaAllah rasanya cukup sekadar itu perkongsian pada hari ini berkaitan dengan ciri-ciri seorang pemimpin. Ciri utama, sifat-sifat utama seorang pendidik. Kita dah cover 3. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh pertemuan kita. Jumpa lagi di depan, insyaAllah. Kita akan kongsi sifat yang keempat pula, insyaAllah. Mohon ampun dan maaf, anda ada tutur cara salah dan silap, terasa apa-apa, minta maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.